Selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Hayati daripada Pusat Bahasa Nusa dan kali ini saya ingin berkongsi beberapa strategi untuk membantu anak-anak kita dalam penulisan karangan. Baik, saya telah mengenal pasti beberapa masalah yang lazim dihadapi oleh para pelajar kita di dalam kelas apabila mereka perlu menulis karangan. Saya kenal pasti 5 masalah utama. Yang pertama, kelemahan kosakata. Artinya pelajar tidak mempunyai kosakata untuk menulis karangan. Jadi maknanya banyak perkataan yang mereka tahu dalam bahasa Inggeris dan mereka tidak tahu apakah maknanya dalam bahasa apakah perkataan bahasa Melayu untuk kosakata bahasa Inggeris tersebut. Masalah yang kedua ialah masalah tiada frasa berbunga. Di sini ramai ibu bapa yang sering meluahkan kebimbangan mereka kerana melihat anak-anak tidak menggunakan frasa berbunga untuk menaikkan mutu karangan mereka. Ketiga ialah masalah yang sangat mencabar, iaitu masalah susah untuk memulakan karangan. Jadi ada ramai antara pelajar kita yang seakan-akan keresahan sebaik saja mendapat kertas soalan karangan itu dan mereka mengambil masa yang terlalu lama untuk merancang, untuk memilih soalan, untuk memulakan karangan. Okey. Dan masalah keempat pula, ada pelajar yang terlalu cepat. Memang tiada masalah memulakan karangan, tetapi karangannya terlalu pendek pula, Dan tentunya kalau karangan terlalu pendek, ia akan menjejas markah karangan tersebut secara keseluruhan. Dan yang terakhir, tentunya ramai ibu bapa dan anak-anak juga yang mengeluh bahawa karangan mereka nampaknya terlalu banyak ada tanda merah. Maknanya terlalu banyak terdapat kesalahan tata bahasa. Okey, untuk sesi kita kali ini, saya akan cuba berkongsi tip-tip untuk mengatasi beberapa atau sebahagian daripada masalah-masalah ini. Baik, pertama sekali saya ingin berkongsi tentang masalah kelemahan kosakata. Jadi, satu cara yang saya rasa dapat membantu ialah dengan menjalani latihan cetusan kosakata. Jadi, sebelum pelajar itu mula menulis karangan panjang, tentunya mereka perlu ada kosakata untuk menulis karangan tersebut. Mereka perlu tahu beberapa kosakata asas untuk dapat menghasilkan karangan yang bermutu. Jadi satu caranya ialah dengan kita mencari semula semua gambar-gambar karangan yang lama dan kemudian meminta para pelajar untuk mencatatkan atau menyenaraikan seberapa banyak kosakata yang berkaitan dengan gambar-gambar ini. Jadi latihan ini sangat mudah, kita boleh tambat hati anak-anak ini untuk membuat latihan karangan kerana ini tidak memerlukan mereka untuk menulis karangan lengkap. Jadi kalau mungkin latihan cetusan ini boleh diadakan dengan lebih kerap berbanding dengan jika kita hendak meminta mereka menulis karangan lengkap kerana pertama mungkin mereka rasa tertekan untuk menghasilkan karangan lengkap. Yang kedua, kalau setelah mereka tulis karangan tersebut, mungkin ada masalah untuk siapa yang hendak membantu menyimak karangan tambahan tersebut. Jadi ini adalah satu langkah mudah untuk membantu anak-anak. Okey, contohnya apa? Jadi bila pelajar melihat setiap gambar, mereka cuba fikirkan apakah kosakata yang diperlukan. Jadi mereka boleh menggunakan kosakata dari golongan kata nama, golongan kata kerja dan juga golongan kata adjektif. Okey, jadi saya beri contoh Okey, kita lihat gambar ini. Jadi mungkin akan timbul soalan tentang bagaimana hendak mengalih bahasa frasa-frasa ini. Jadi bagaimana ibu bapa? Adakah ibu bapa dapat
mengalih bahasa frasa-frasa ini sendiri. Jadi bagi anak-anak tentunya lebih mencabar ya, kerana terutama kalau semasa peperiksaan mungkin perkataan itu walaupun mereka pernah belajar tapi mungkin mereka akan lupa perkataan tersebut ya. Oleh itu, jika mereka lazim atau selalu membuat latihan cetusan kata ini akan dapat membantu mereka mengekalkan kosakata yang telah dipelajari. Jadi para ibu bapa boleh membantu dengan cara memberikan sokongan, mencari makna sama-sama ya menggunakan aplikasi kamus ataupun kamus elektronik ataupun kamus bercetak seperti biasa. Jadi kita minta mereka buat latihan ini mungkin boleh dibuat dengan tentunya sangat pantas ya. Jadi cari seberapa banyak kosakata yang berkaitan dengan gambar-gambar ini. Okey, jadi ini satu cara ya, iaitu dengan kita mengenal pasti apakah kosakata yang tidak mereka ketahui dan kemudian mencari kosakata tersebut dan mencatatkannya. Mudah-mudahan ini akan membantu mereka mengingat semula kosakata itu kalau keluar latar yang sama. Baik, seterusnya. Jadi ini yang saya ingin terangkan ya. Jadi kita mesti beritahulah anak-anak ya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi kalau kita bayangkan kosakata itu kita kumpul ya, sedikit demi sedikit lama-lama kosakata mereka tentunya akan meningkat ya. Okey. Masalah kedua pula. Ada ibu bapa yang sering meminta bantuan saya kerana anak-anak tidak menggunakan frasa berbunga. Jadi di sini saya ingin bertanya semula kepada ibu bapa, apa yang dimaksudkan dengan frasa berbunga itu? Jadi pertama sekali ibu bapa itu sendiri harus faham apakah yang dimaksudkan dengan frasa berbunga. Okey, jadi mungkin di sini saya akan berikan sedikit perkongsian ya. Contoh frasa berbunga ialah frasa yang berkaitan dengan latar, watak, perasaan. Okey, selain itu, kita juga perlu menumpukan perhatian pada pemilihan perkataan itu sendiri. Bukan setakat frasa, malah di peringkat perkataan juga para pelajar perlu dilatih untuk memilih perkataan yang lebih tepat dan lebih hebat. Okey? Dan yang ketiga, pelajar juga perlu memanfaatkan ya peribahasa yang telah mereka pelajari di dalam kelas. Okey? Jadi kita lihat di sini, saya berikan sedikit penerangan ya. Contoh frasa latar. Okay, frasa latar ni maknanya dalam bahasa Inggerisnya setting ya. Jadi setting boleh jadi latar tempat, latar cuaca, latar masa. Contohnya angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Jadi ini adalah contoh frasa latar. Jadi pelajar perlu tahu beberapa senarai frasa latar untuk digunakan dalam karangan. Seterusnya ialah frasa yang menggambarkan watak. Jadi contohnya, wajahnya yang berkedut-kedut sentiasa tersenyum mesra. Jadi di sini kita gambarkan bukan sahaja gambaran fizikal watak, tetapi juga perwatakannya. Seterusnya, frasa yang menggambarkan perasaan. Jadi ini satu yang kita mesti tekankan kepada anak-anak. Jadi bila kita hendak bertanya mana frasa berbunga awak, jadi kita mesti berikan lebih banyak bantuan. Jadi kita tanya, di mana frasa tentang perasaan? Di mana frasa tentang watak? Di mana frasa tentang latar? Jadi bila kita tahu ya, dan bila kita tanya soalan-soalan begini, baru anak-anak akan tahu, oh okey, jadi mereka tahu apa yang perlu dimasukkan atau ditambahkan dalam karangan mereka. Okey, jadi contohnya inilah menggambarkan perasaan sedih ya. Malah perasaan sedih juga ada beberapa tahap. Pada
pada awal perasaan baru berasa sedih, ataupun kemudian bila dia semakin sedih, ya. Jadi semuanya ada frasa-frasa yang berlainan. Seterusnya, kita bincang pula tentang pemilihan perkataan. Jadi selain daripada frasa berbunga itu, kita juga perlu fokus pada pemilihan perkataan yang tepat dan hebat. Contohnya, ya, ramai pelajar yang mungkin akan gunakan perkataan yang biasa seperti Mira terjatuh di atas lantai tandas yang licin itu. Jadi perkataan terjatuh ni terlalu mudah, ya. Jadi kita pilih perkataan yang lebih tepat dan hebat, iaitu tergelincir. Kerana jatuh ni ada pelbagai jenis jatuh. Jadi kita ajar anak-anak untuk pilih perkataan yang lebih hebat. Jadi kalau kita lihat di sini, pemilihan perkataan yang tepat dan hebat ini sebenarnya lebih mudah untuk dicapai berbanding dengan frasa berbunga. Dalam bentuk frasa. Jadi kita jangan abaikan, ya, pemilihan perkataan yang tepat, kerana ini juga akan menaikkan markah bahasa mereka selain daripada frasa-frasa yang telah saya bincangkan tadi. Okey, seterusnya tentunya penggunaan peribahasa, ya. Jadi peribahasa ini rugi kalau mereka belajar setakat untuk digunakan dalam kertas 2 sahaja, ya. Jadi alang-alang mereka sudah belajar senarai peribahasa yang panjang, sudah sepatutnya lah mereka menggunakan peribahasa itu dalam karangan juga. Jadi contohnya, hubungan Amin dan Ali dahulu memang bagai isi dengan kuku. Jadi kalau tanya pelajar, semua memang tahu maknanya, tetapi tidak ramai yang menggunakannya dalam karangan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, ya, kalau kita sendiri sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan frasa berbunga, kita boleh membimbing mereka untuk bertanya, ya, ataupun untuk meminta mereka menambah komponen-komponen penting ini. Baik. Jadi apa yang perlu kita lakukan, ya? Langkah pertama untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan frasa berbunga. Langkah kedua ialah dengan memberikan pendedahan kepada anak-anak kita teks-teks yang baik. Jadi mereka perlu ada teks contoh supaya mereka dapat lihat bagaimana frasa berbunga itu digunakan dalam sebuah teks. Saya rasa ada ramai pelajar yang mempunyai senarai frasa berbunga. Namun masalahnya ialah mereka tidak tahu bagaimana frasa-frasa itu dapat digunakan dalam teks. Dan mereka juga tidak pasti apakah konteks yang membolehkan mereka menggunakan frasa berbunga tersebut. Jadi saya galakkan para pelajar untuk mempelajari frasa berbunga dalam sebuah teks itu sendiri. Jadi saya pasti, ya, mungkin ada ibu-ibu, ayah-ayah yang minta anak-anak membaca cerpen dan novel, tapi mungkin mereka tidak ada masa dan mereka juga mungkin tiada minat, ya, untuk membaca cerpen dan novel yang panjang. Jadi satu panduan ialah dengan meminta mereka menggunakan teks kefahaman yang sedia ada. Kerana pertama, teks kefahaman sangat pendek. Tapi, ya, kalau kita lihat, ya, cuba ambil semula semua teks kefahaman anak-anak dan minta mereka kenal pasti frasa-frasa menarik dalam karangan contoh itu. Jadi, mereka telah pelajari, ya, macam tadi mereka dah belajar tentang pemilihan perkataan, frasa tentang perasaan, frasa tentang watak. Jadi mereka perlu mencari, okey, di mana frasa tentang watak, di mana frasa tentang latar. Mungkin mereka boleh serlahkan atau garis bawah, ya, untuk mereka kenal pasti dan lihat bagaimana ia digunakan dalam karangan tersebut. Okey, jadi selain daripada teks kefahaman, tentunya majalah atau akhbar dan apa saja bahan yang mereka gemari, ya. Dan setelah mereka kenal pasti, langkah seterusnya ialah dengan menyediakan sendiri jurnal frasa.
Jadi apa bezanya jurnal ini dengan senarai frasa berbunga yang telah diberikan oleh guru-guru? Jadi jurnal frasa ini merupakan pemilihan perkataan beberapa frasa yang paling lazim digunakan. Maknanya frasa yang mereka tahu, mereka yakin dan mereka boleh gunakan dalam karangan. Jadi pilih, macam contohnya untuk perasaan sedih. Okey, mereka pilih dalam 2 atau 3 frasa yang sesuai. Jadi maknanya mereka ambil hanya beberapa frasa yang boleh diguna pakai dalam banyak situasi. Jadi ini satu caralah untuk mereka meningkatkan penguasaan penguasaan tata bahasa ataupun bahasa yang menarik dalam karangan. Okey. Tip yang terakhir kali ini ialah untuk mengatasi masalah susah mula. Mungkin kalau kita lihat dalam gambar ni kita boleh ibaratkan macam seorang tu yang susah nak mulakan kereta. Enjinnya tak boleh mula dan akhirnya kalau kita paksa tolak kereta itu baru boleh bergerak. Jadi sama juga macam anak-anak kita hendak mulakan karangan tu memang sesuatu yang sangat sukar. Okey, jadi strateginya ialah kita buat latihan merancang. Okey, sebenarnya karangan untuk PSLE, karangannya mengambil masa 50 minit. Jadi, para pelajar sering dinasihati agar menulis sekurang-kurangnya 6 perenggan. Jadi kalau untuk mereka capai penulisan 6 perenggan itu, mereka hanya ada masa untuk merancang selama 5 minit. Kemudian mungkin kalau ada masa 5 minit yang terakhir tu untuk semak, dan oleh itu mereka hanya ada lebih kurang 6 hingga 7 minit saja untuk menulis setiap perenggan. Jadi dapat bayangkan betapa sukarnya tugas anak-anak kita. Jadi untuk membantu mereka, mereka perlu melakukan banyak latihan merancang. Jadi sekali lagi, ini adalah latihan-latihan pendek yang lebih mudah daripada menulis karangan panjang. Kerana asalkan mereka dapat mengatasi apa yang saya panggil 11 minit pertama. Kalau mereka dapat mengatasi masalah 11 minit pertama ini, mereka akan dapat menulis karangan dengan baik. Kenapa 11 minit pertama? Kerana 5 minit merancang dan kemudian perenggan permulaan. Dan perenggan permulaan ni kita ambil masa dalam 6 minit lah, lebih kurang. Jadi 11 minit pertama ni ialah 11 minit yang paling kritikal. Jadi kita boleh buat latihan untuk mereka rancang 5 minit dan buat latihan menulis pengenalan selama 6 minit. Jadi kita amalkan untuk buat latihan ini berkali-kali, lebih kerap daripada latihan menulis karangan panjang. Ini akan membantu mereka mengatasi kegerunan untuk memulakan karangan. Okey, ibarat kita naik roller coaster, kesusahannya itu bila kita nak naik tu. Bila kita fikiran macam mana nak naik dan sebagainya kan. Jadi bila kita dapat atasi 11 minit pertama ni, mereka akan dapat menulis dengan baik. Okey, jadi saya kembali semula tentang perancangan. Apa yang perlu dirancang? Dalam masa 5 minit itu mereka perlu rancang siapa, bila, di mana. Siapa maknanya siapakah watak-watak yang terlibat dalam cerita ini? Apakah perwatakan mereka? How is their character? Kerana perwatakan mereka akan menentukan jalan cerita. Bila kejadian ini berlaku, di mana ia berlaku. Jadi mereka perlu rancang. Kemudian perlu rancang punca masalah, masalah itu sendiri, klimaks cerita dan penyelesaian. Jadi 5 perkara ini perlu dirancang dalam masa 5 minit. Okey. Jadi caranya mudah saja. Contohnya kalau karangan bergambar, kita lihat dan mereka boleh terus catatkan nota-nota penting ni di sekitar gambar. Okey, jadi contohnya kalau kita lihat gambar, kenal pasti siapakah watak ini.
bagaimanakah perwatakannya. Jadi dari sini kita dah tahu pelajar ni pelajar nakal, pelajar yang sering membuli kawan, ya, kawan-kawan ramai yang tidak menyenanginya. Okey, bila kejadian ini berlaku, ya, jadi buat catatan-catatan itu di sekitar gambar. Okey, kemudian kenal pasti punca masalah. Kenapa masalah terjadi? Ya, kerana dia mencampakkan beg ke arah seekor monyet dan kemudian monyet itu merampas begnya. Jadi itu masalah. Okey, sebab masalahnya ialah monyet tidak mahu melepaskan beg, kan? Okey, kemudian mereka perlu rancang. Kalau kita lihat di sini, ya, sebenarnya question mark ni ataupun tanda soal ni sebenarnya untuk mereka rancang masalah, klimaks dan penyelesaian. 3 perenggan besar. Jadi ini bukan setakat perenggan akhir. Sebenarnya tanda soal ini ialah 3 perenggan besar yang perlu mereka rancang. Iaitu apa masalah? Bayangkan dalam cerita ini, kalau monyet ini lepaskan begitu saja beg itu, dah tak jadi masalah. There's no problem. Jadi apa masalah sebenarnya? Kemudian bagaimana masalah itu bertambah? Dan akhir sekali, apakah penyelesaiannya? Okey, jadi pelajar boleh rancang di sekitar gambar. Dan ingat ya, tanda soal ni sebenarnya merancang 3 perenggan besar. Okey, dan kemudian ya, latihan menulis pengenalan. Ya, 6 minit pertama ni mereka perlu berlatih untuk menulis perenggan pengenalan. Jadi perenggan pengenalan ni apa yang perlu ada? Namanya juga pengenalan. Dari situ introduce, kan, memperkenalkan cerita. Jadi siapa dalam cerita ini? Bila terjadi? Di mana? Apa yang sedang dia lakukan pada awal cerita? Mengapa kejadian itu berlaku? Dan perasaan pada awal cerita. Jadi semua perkara ini perlu ada dalam perenggan pengenalan yang baik. Okey. Kemudian mereka perlu fikirkan juga apakah teknik permulaan yang hendak digunakan. Jadi contohnya ya, jenis-jenis pengenalan. Mereka boleh menggunakan pengenalan jenis dialog, peribahasa, imbas kembali, kesan bunyi ataupun gambaran latar, ayat pendek dan juga menggambarkan mungkin gambaran perasaan. Selain daripada gambaran latar, boleh juga dimulakan dengan gambaran perasaan pada awal cerita. Sebenarnya memang banyak lagi jenis-jenis pengenalan, ya. Jadi mereka boleh pilih, ya. Mungkin ada pelajar yang mereka berasa sangat selesa memulakan karangan dengan imbas kembali. Okey, silakan. Jadi mereka berlatih menggunakan teknik pengenalan tersebut. Okey. Jadi ini dia antara tip-tip, beberapa tip lah ya, yang boleh kita amalkan bersama anak-anak untuk membantu mereka mengatasi kegerunan menulis karangan ini. Jadi untuk hari ini saya imbas kembali tip yang pertama, iaitu kita perlu memahami, ya, maknanya kita perlu membantu mereka mencetuskan kosakata itu. Jadi di peringkat kosakata itu juga sangat penting. Jadi tip yang pertama, mencetuskan kosakata melalui latihan kosakata ringkas. Tip yang kedua, iaitu untuk mengatasi masalah frasa berbunga, ya, masalah kekurangan frasa berbunga. Jadi apakah cara-caranya? Ya, kita perlu memahami apakah definisi frasa berbunga, kemudian kita perlu kenal pasti frasa berbunga dan kita catatkan frasa berbunga itu. Dan tip yang ketiga, iaitu untuk mengatasi masalah susah memulakan karangan. Jadi sekali lagi kita buat latihan, merancang dan menulis pengenalan saja. Jadi bila mereka sudah selesa merancang dan menulis pengenalan, mungkin ya perlahan-lahan kita boleh minta mereka berlatih melengkapkan karangan tersebut. Okey? Jadi bab kata pepatah, Allah bisa, tegal biasa. Artinya kalau mereka sudah terbiasa melakukan perkara itu, mereka tidak lagi akan merasakan kesukarannya. Okey? Jadi sampai di sini dahulu perkongsian kita kali ini, ya. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada sesi-sesi akan datang. Terima kasih.